Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كيف حالكم? Apa khabar semua? Pagi yang mulia ini sihat belaka alhamdulillah. Kalau sihat belaka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Ta'ala telah bagi kepada kita semua kesihatan. Dan di antara nikmat Allah Ta'ala yang paling besar sekali ialah nikmat Islam. Nikmat Islam. Tak adalah nikmat yang paling besar di atas muka bumi ini dan di hari kiamat nanti kecuali Islam. Dan Islam kita tak pernah pilih kita sebagai seorang Muslim. Allah Ta'ala lahirkan kita sebagai seorang Muslim ini di antara nikmat Allah Ta'ala yang paling besar sekali. Dan alhamdulillah apabila Allah Ta'ala lahirkan kita sebagai seorang Muslim, Allah Ta'ala lahirkan kita alhamdulillah faham sunnah. Faham sunnah ialah faham apa yang Allah Ta'ala nak. Sebab kualiti kita di atas muka bumi dan di hari kiamat nanti ialah apabila kita buat apa yang Allah Ta'ala nak. Sebab yang akan bagi syurga kepada kita semua insya-Allah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bagi syarat nak masuk syurga boleh. Syarat dia ialah membuat hak aku suruh, mu tinggal hak aku larang, insya-Allah aku hadiah syurga kamu. Nak tahu mana hak Allah Ta'ala suruh, nak tahu mana hak Allah Ta'ala larang, kita tahu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bagi tahu kita semua apakah yang Allah Ta'ala nak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati nabiyyih. Mun tak akan sesat. Jadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala takdirkan kita belajar ilmu hadis, ilmu yang mana tuntutan daripada Islam hak betul. Kita tak belajar kecuali apa yang Allah Ta'ala nak. Betapa ruginya ya, betapa ruginya orang di luar sana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berasa sedih sangat sebab mereka ini dah tak faham hadis, tak usah belajar hadis. Lepas tu dia faham lain daripada hak Allah Ta'ala nak. Hak ni hak bahaya. Dan lebih dahsyat daripada tu lagi, lebih dahsyat apabila apa yang dia tahu tu dia rasa hak tu hak betul. Hak ni lah paling bahaya sekali. Manusia bahaya dia bila dia rasa ilmu hak dia ada tadi hak tu hak betul, hak lain semua salah. Hak ni hak bahaya. Dia tertutup jalan hidayah. Jadi ingat baik-baik semua, bersyukur pada Allah Ta'ala kita dapat belajar hadis. Dan alhamdulillah Ustaz Qamar minta tolong mari sini dan baca kitab Ad-Da'wat ya, kitab doa daripada kitab Imam Al-Bukhari. Jadi insya-Allah setiap hari Khamis pukul 8 pagi saya akan mari sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala setiap hari Khamis.
Jadi saya nak semua pelajar-pelajar pastikan berada di sini sebelum pukul 8 insya-Allah ni. Okey. Dan saya rasa pelajar-pelajar semua mandi belakang dah kan sebelum subuh tadi. Okey, tahniah. Mandi yang paling baik sekali mandi sebelum subuh. Dan paling baik sekali selepas subuh bawa tidur. Jangan tidur. Buatlah aktiviti. Nah, sekurang-kurangnya berjalan kaki ke jogging. Yang terbaik sekali bacalah Al-Quran. Ya. Sebab tak lama lagi puak-puak awak kau sibuk. Waktu tu banyak perkara tak ada buat. Tetapi kalau awak betul-betul buat kan, setiap kali lepas subuh dia lagi baca sejuk. Nah, sejuk. Sebab satu juzuk baca laju 35 minit je. Nah, kita ni 35 minit tidur. Okey. Jadi pada hari ini insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan baca kitab Ad-Da'awat. Ya. Muka surat 595, kitab doa. Jadi saya minta seorang pelajar baca ya hadis yang pertama, lepas tu kita akan terailah baca daripada kitab. Awak semua ingat ke tak nama Imam Al-Bukhari? Siapa tak ingat? Okey, dengar saya baca ya. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah Al-Bukhari. Mudah je. Al-Syekh Al-Imam Al-Hafiz. Al-Syekh Al-Imam Al-Hafiz. Al-Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah Al-Bukhari. Okey. Hak tu wajib ada dalam kepala kita. Al-Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah ataupun Abu Abdullah, tapi di kitab tu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah Al-Bukhari. Wadih? Ya Ibn Nawi, ismu kaman? Suhail? Nasruddin. Masya Allah. Nasruddin Al-Albani. InsyaAllah. Okey. Sekarang ni saya minta Ibn Nawi baca. Setiap kali baca, mula-mula baca hadis, saya minta baca qala Syekh Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah Al-Bukhari. Kitab Ad-Da'awat. Okey, silakan. وقال الله تعالى ادعوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوني أستجيب لكم. باب لكل نبي دعوة مستجابة. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي
شفاعة لأمتي في الآخرة. Okey. Cara baca hadis insya-Allah begini ya. Qala Syekh al-Imam al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah al-Bukhari Kitab ad-Da'awati wa qaulullah ta'ala ud'uni astajib lakum. Apabila kita sebut qala Allah Ta'ala ataupun wa qauluhu ta'ala, jadi tidak perlu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ataupun bismillahirrahmanirrahim, sebab kita sebut Allah Ta'ala telah berkata. Okey, di sini bukan kita baca ayat Al-Quran, kita sedang sebut apa yang Allah Ta'ala kata. Apabila kita sebut Allah Ta'ala berkata a'udzubillah, Allah Ta'ala tersebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun Allah Ta'ala berkata selepas a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu di ramai pendapat ulama sebaik-baiknya baca terus ayat tadi. Okey, cara dia wa qaulullah ta'ala ud'uni astajib lakum, dan ayat penuh dia wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi apabila kita sebut firman Allah Subhanahu wa taala, terus kita baca ayat, tak perlu kita sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Okey, kecuali kita nak baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim kalau di permulaan surah. Kalau di tengah-tengah ayat mencukupi baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi bila kita sebut Allah Ta'ala berkata, maka tidak perlu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala berkata was-samaa'i wat-tariq, ya, wama adraka mat-tariq, contoh. Tak perlu Allah Ta'ala berfirman a'udzubillah, bukan Allah Ta'ala berfirman, ya. Allah Ta'ala berfirman idzas samaa'un fatarat, gitu. Boleh insya-Allah ya. Jadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Babun likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malikun an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Ya, insya-Allah apabila baca saya ucap tahniah kepada Ibnu Nawawi, baca dengan penuh semangat, dan saya nak lain kali insya-Allah semua baca belakang hadis insya-Allah dan duduk di bilik ada masa bacalah hadis ya. Dan sebaik-baik apabila nak belajar hadis, sebelum masuk kelas baca dulu hadis apa yang kita nak belajar. Allah Ta'ala akan berkat, kita akan faham yang terbaik. Okey, bukan pahal lebih. Pahal lebih ni bahaya juga ni. Pahal lebih ni terlebih pahal, terlebih pahal lain. Kita faham yang terbaik yang Allah Ta'ala dan Rasul nak. Okey, alhamdulillah. Kitab ad-da'awat. Ad-da'awat yang kita maksudkan di sini doa. Doa ni wahai pelajar-pelajar semua, saya minta perhati saya. Doa ni dia banyak makna. Makna keseluruhan dia ialah seruan. Seruan. Dan pecahan daripada seruan, makna doa ialah permohonan, permintaan. Dan termasuk juga doa ialah panggilan. Doa permintaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Itu doa permintaan. Dan doa yang bermakna berdakwah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Dalam ayat "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum",
innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa qala rabbukum ud'uni, wahai hambaku mintalah dariku, nescaya aku akan perkenankan apa yang kamu nak. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tapi di ayat yang kedua, ud'u ila sabili rabbik. Kalau mula-mula ayat tadi, ud'uni astajib lakum, wahai hambaku minta dari aku akan sempurnakan. Tapi ud'u ila sabili rabbik, wahai hambaku ajak manusia semua untuk supaya faham agama Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan doa ini banyak sangat makna dia. Kadang-kadang dia bermakna penerangan pun ada. Ataupun kadang-kadang itu dakwah pun ada seperti saya sebut tadi. Dan di antara makna ialah ar-raghib, at-targhib, mungkin lebih kurang makna gitu, berkata. Kata ad-du'a juga sebagai panggilan sebutan seperti firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 63, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan rasul di antara kamu. Ada juga nama panggilan, doa ini panggilan. Kadang-kadang kita sebut kepada kawan kita, la tansani fi du'aik. Makna dia, sewaktu kamu berdoa, jangan lupa aku dalam doamu. Kalau kita katakan la tansa tad'uli ataupun ud'uni li da'wati at-ta'am, makna kan? Mu jangan lupa bila mu pergi restoran, jangan lupa ajak aku pergi makan sekali. Kadang-kadang kita sebut kepada kawan kita, mu jangan lupa dalam doamu. Contoh mu tengah doa tu, ya Allah doa ni, mu jangan lupa sebut nama aku kata. Ya Allah, contoh ni, ya Allah bagilah isteri solehah kepada Ibnu Nawawi dan kepada mereka yang belum kahwin lagi. Contoh lah ni. Nama kau tengok. Nasruddin, okey? Jadi kalau Nasruddin sebut saya, ustaz jangan lupa ajak saya pergi makan. Lain. Tapi perkataan doa juga dengan ayat, ya. Jangan salah guna ayat. Okey. Jadi cara ni saya tak setera banyak pasal doa ini. Kita nak baca hadis banyak insya-Allah, dan kalau tak faham boleh tanya saya. Hadis yang pertama, saya nak bagi tahu, nak tanya sikit sebab ada 2-3 orang muka baru, ya, muka baru dan rambut pun hebat masya-Allah. Okey. Apakah di antara kehebatan Imam Al-Bukhari apabila dia tulis hadis ataupun dalam kitab dia ni, di antara kehebatan Imam Al-Bukhari, apa dia? Hak awak tahu. Okey, dengar sini. Tengok saya belakang Awak jawab. Apakah di antara kehebatan Imam Al-Bukhari sewaktu dia tulis hadis dalam kitab dia? Di antara kehebatan dia? Ingatan dia kuat. Okey, lagi? Okey, awak? Hak ni saya nak. Tahniah. Hak awak tu betul. Hak ni saya nak. Nama apa awak? Ikhwan. Oh, tahniah ikhwan. Kembali hidung. Okey. Jadi di antara kehebatan Imam Al-Bukhari, setiap bab dalam kitab dia ataupun setiap kitab dalam tajuk-tajuk yang tertentu, setiap tajuk sebelum dia sebut hadis, dia sebut ayat Quran dulu. Tengok dalam kitab doa, mula-mula sekali dia katakan ud'uni astajib lakum, wa qaulullah ta'ala ud'uni astajib lakum. Lepas tu baru dia mari hadis. Okey, sekarang ni hadis pertama, bab dia likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Dalam hadis ni kita baca terjemah dia Ismail menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi itu mempunyai doa mustajab yang dia panjatkan. Aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di akhirat nanti. Allah Ta'ala telah kurniakan doa-doa. Siapa ingat doa
Nabi Yunus alaihi salam, yang mana dengan doa dia tadi, dia selamat. Siapa ingat doa dia? Wahai entah orang rambut comel ni, nama apa entah? Apa? Abdul Nur. Amirul, okey. Makin pagi dah. Duduk lagi pada apa suara tak tubik. Kuat sikit kecek ni, saya tak dengar jauh. Okey Amirul. Soalan saya tadi, kau dia? Doa Nabi Yunus alaihi salam. Doa apa? Tak ingat? Tak apa. Entah ingat? Tak ingat? Entah ujung sekali ingat? Okey, dalam hadis ni Nabi katakan setiap Nabi Allah Ta'ala telah berikan kepada setiap Nabi doa-doa yang mana apabila Nabi berdoa, Allah Ta'ala telah terima doa dia. Nabi Yunus alaihi salam apabila dia dimakan oleh ikan paus. Ni bahasa mudah lah ni. Ikan paus, maka untuk diselamatkan daripada musibah yang berlaku kepada Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Yunus telah berdoa, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dia ulang doa tu je. Dan doa tadi Nabi Yunus tak reka. Nabi Yunus telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diwahyukan kepada Nabi Yunus alaihi salam doa tersebut, supaya apabila Nabi Yunus berdoa, Allah Taala akan terima doa dia tadi. Doa Nabi Musa pula. Tak ingat? Okey, kalau saya cerita pasal doa nabi-nabi ni banyak ya. Yang penting setiap nabi dia ada doa dia yang tersendiri. Apabila dia berdoa, Allah Taala telah terima doa dia. Tapi Nabi Muhammad dalam hadis ni Nabi katakan, ada doa hak Tuhan widah kat aku. Tapi aku tak minta lagi di atas muka bumi. Aku nak minta bila? Di hari kiamat, sewaktu aku nak bagi syafaat kepada umat aku. Bismillah. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata sini, dia katakan entah dua orang ni lewat apa? Berapa lewat dua orang ni? Tahfiz. Oh, telipuk. Mai pada telipuk. Mai pada telipuk ke? Mai ada apa pasal telipuk? Oh, dia sekolah kiblat. Entah dua orang ni sekolah kiblat. Okey, waktu ni free ke? Waktu ni free. Habis Quran ada. Habis kelas pukul apa? Pukul apa? 7:30. Sejak baru siapa? Okey, tak apa. Lain kali usaha awal sikit tahniah. Sebab benda-benda saya bagi tahu awal tadi, saya nak bagi tahu lain pula susah. Okey, dengar sini baik-baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak doa dia ajar kita, betul tak? Doa yang Nabi telah ajar pada kita banyak sangat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa-doa hak dalam Quran tu, dalam Quran lah. Doa hak tak ada dalam Quran, hak Nabi sebut dalam hadis. Banyak sangat. Tetapi ada satu doa yang mana Allah Taala beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam hadis ni, ya sipeh. Apa sipeh? Dia nak berdoa di hari kiamat nanti apabila dia nak minta dengan Allah Taala syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala supaya dipercepatkan perhitungan, dipercepatkan hisab. Allahu akbar. Semoga Allah Taala selamatkan kita daripada segala musibah hari kiamat nanti insya-Allah. Sebab apa dalam ni dia sebut Nabi itu berdoa.
Adakah Nabi SAW tu dia ni iman ni lemah sampai dia kena minta dengan Tuhan? Tidakkah Nabi Muhammad SAW orang hebat? Sampai dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan Nabi, Qul a'udhu birabbil falaq, mintalah perlindungan. Qul a'udhu birabbin nas. Siapa Allah Ta'ala nasihat Nabi Muhammad SAW suruh berdoa. Bapa Allah Ta'ala suruh Nabi ni berdoa semua. Bapa. Dan Nabi Muhammad SAW sentiasa berdoa. Dan siapa Nabi tiap-tiap hari minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kita semua tahu Nabi Muhammad ni hebat tu hebat dia. Setiap kali azan disebut nama Nabi Muhammad SAW. Waktu qomat disebut nama Nabi Muhammad SAW. Apabila disebut SAW, kena sebut SAW. Apabila solat at-tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi tu hebat dah. Bapa dalam Quran ni banyak sebut Nabi berdoa. Berdoalah padaku. Bapa? Soalan. Boleh jawab? Siapa boleh jawab? Jangan angkat tangan. Boleh jawab lah ke? Tak angkat tangan tu? Okey, letak tangan. Okey, entah boleh jawab? Ada jawab eh? Tak ada. Entah ada jawab eh? Tak ada. Okey. Entah. Apakah hikmah di sebalik Allah Ta'ala dia suruh Nabi Muhammad SAW berdoa? Bapa? Kih Nabi ni kurang berdoa ke? Kih Nabi ni tak hebat ke? Sehebat-hebat Nabi tu yang suruh Nabi berdoa. Bukti dia, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala arah Nabi tu. Dan qul, katakanlah wahai Muhammad, apabila nak minta perlindungan, mintalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapa? Sebab dengar sini baik. Ya? Masya Allah. Tahniah doktor. Betul? Di antara makna dia ialah Allah Ta'ala nak tunjuk sehebat-hebat Nabi Muhammad SAW, yang mana siapa Allah Ta'ala sebut puji dia, puji sampai hari kiamat orang puji. Dan ingat molek, berapa orang yang puji sekali puji? Berapa orang? Seluruh Kelantan ni berapa ribu orang yang puji Nabi tengah semaya tu? Tak? Tu di Malaysia tu, di Malaysia. Tak usah kata Malaysia, di Mekah tu berapa berpuluh-puluh ribu orang masa baca at-tahiyat, dia baca semua tu, baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan bukan dia semaya serakaat, 2 rakaat, 4 kali baca, 4 kali puji. Sebut ya Allah ramanya puji Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW, inilah di antara kehebatan Rasulullah SAW. Apabila dia dipuji, tetapi dia tetap rasa dia tu hamba Allah dan dia berdoa pada Allah. Ini di antara kehebatan Rasulullah SAW. Yang kedua, di antara sebab-sebab Allah Ta'ala tunjuk sangat Nabi ni sentiasa mitok dengan Tuhan. Nak tunjuk, dengar baik-baik, saya akan tanya minggu depan ni. Di antara sebab dia ialah nak tunjuk sehebat-hebat Nabi Muhammad. Sehebat-hebat Nabi Muhammad yang mana dipuji setiap hari. Manusia baca puji dia ni. Allah Ta'ala suruh lagi dia berdoa. Kalau kita manusia biasa ni macam mana? Tuhan nak tunjuk sehebat-hebat Nabi tu, aku suruh lagi berdoa. Sehebat-hebat Nabi tu doa lagi. Mung hok tak reti apa satu ni, mesti banyak lagi berdoa, mesti kuat lagi berdoa. Tapi jangan lebih pada Nabi lah. Maksud apa jangan lebih pada Nabi ni? Nak berdoa, nak suruh segar. Di Afrika, kawan saya daripada Ghana, dia kata satu kaum dia ditimpa musibah ni, musibah benda biasa je. Kerana bila nak semaya ngatuk. Jadi AJK masjid dan setengah-setengah orang tu mesyuarat macam mana tak sewing ngatuk. Last kali sebelum solat mereka menari.
Mereka menari dulu. Nari. Dia lompat gini, kaki kanan depan, kaki kiri belakang, lompat gitu. Dan tangan dia buat gitu. Tak pelik benda ni. Malaysia ada. Ya Hanana, ya Hanana. Malaysia ada. Dia buat gitu supaya ke apa? Supaya tak ngatuk. Nabi tak ngatuk ke? Kalau entum baca hadis waktu solat subuh, Nabi SAW selepas dia sembahyang sunat, sementara tunggu subuh, dia letak sikit kepala dia. Biasa dengar ada hadis tu. Dia letak kepala dia sikit gitu. Awak jangan buat gitu. Tidur terus. Nabi letak gitu. Nabi letak tu apa? Nak rehat sikit. Bermakna Nabi pun ada juga sikit mungkin nak rehat. Perlu pada rehat. Perlu pada rehat bermakna Nabi mungkin ngantuk. Sikit lah. Nak rehat sikit lah. Apa Nabi tak nari? Ni masalah ni. Kalaulah nari tu boleh, benda tu molek, Nabi lah orang pertama sekali akan menari. Nabi lah orang pertama sekali akan menari. Jadi saya sebut tadi, jangan kita ni terlebih ekstrim, terlebih peher pada Nabi SAW. Nabi berdoa, ni dia dok berdoa tu Masya Allah. Macam doa sampai sekarang ni, di antara doa saya dengar sekali tu Imam, dia berdoa. Sebelum dia berdoa tu dia baca dulu 3 qul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lepas tu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad 3 kali ke dia berdoa. Habis doa disebut, lepas pada tu dia berdoa dengan doa-doa ya Allah. Dia sebut nama tu untuk wali. Mari mana ni? Cuma masalahnya bila dijawab, dia kata apa salahnya? Ini bahaya sangat. Apabila berdoa, mesti berdoa cara Rasulullah. Sebab tu Imam Al-Bukhari dia tulis khas dah. Dia tulis khas cara-cara Rasulullah SAW berdoa. Macam mana Nabi minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana Nabi minta? Dan benda ni bila kita tahu, kalau kita belajar. Kalau tak belajar, dia mari idea-idea, dia mari caranya-caranya daripada hasutan syaitan. Oh, kalau boleh membuat gini, membuat gini, membuat gini, membuat gini. Saya dijemput sama saya ni. Baru ni dia mau jemput saya untuk buat Yahanana. Baru ni jemput saya khas di satu kompleks. Ya, saya kata minta maaf banyaklah, kata saya tak nak. Dia kata, Ustaz, bagi pendapat Ustaz boleh ke tak ni? Saya kata tak boleh tanya pendapat saya, kata. Saya tak tahu. Kena tanya pendapat Rasulullah SAW. Apa nak tahu mana Ustaz? Kena ngaji lah. Kita tak ngaji. Kena tanya Ustaz yang ngaji. Okey? Tak apa dah tu. Dengar sini molek. Baru royak dia. Tahu dah ke? Tahu dah ke saya ni ngaji? Tahulah Ustaz ngaji. Dengar molek. Royak. Setuju tak? Tak setuju dengan Ustaz. Tak setuju dengan saya. Lah kali macam-macam dia cok saya. Ustaz ni pam. Dia cok saya WAHABI. Oh, masya-Allah ya. Kita dalam kita ada dos sebut. Pah, mari mana hak lain tu? Mari mana hak lain? Hak siapa berdiri, berdoa sambil berdiri dan menari. Baru ni saya tengok video Habib As-Sagaf. Dia nari. Saya ingat ke sebelum ni dia itu je dia nari. Dia nari, dia pusing kat ni, pusing kat ni. 2-3 kali dia jalan dalam rumah. Nari macam nari apa tego kau panggil, gapo tahu? Pegang tangan gitu. Allahu akbar. Inna lillahi. Okey. Soalan saya ni, kita ke siapa lepas ni? Cuma soalan saya, boleh ke tak kita berdoa tak angkat tangan? Boleh. Apa boleh? Sebab apa boleh? Sebab Nabi SAW banyak kali dia berdoa tak angkat tangan. Bila? Nabi berdoa angkat tangan bila? Doa kunut, doa istisqa, atau doa Nabi angkat tangan. Doa-doa
yang mana Nabi berdoa. Banyak Nabi tak angkat tangan. Masa bila Nabi tak angkat tangan? Waktu doa. Masa makan, masa masuk tandas. Ada? Sebelum masuk tandas tu? Mai gambar-gambar beratur. Allahumma barik lana barik lana apa ni? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa Nabi bismillah ya. Bismillah. Nak makan? Bismillah. Habis. Keluar tandas. Ghufranak. Ya. Dia tak ada ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa 'afani. Tapi kita sekarang ni seje nak masuk tandas tu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tubik pula ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adha wa 'afani. Nak makan pula Allahumma barik lana bima razaqallah. Kalau bismillah ya. Sekarang ni masalah. Apabila awak belajar, apakah timbul masalah kalau awak tak belajar bab doa? Gap dia timbul. Dan apabila orang seluruh dunia tak belajar bab doa, dia timbul fitnah. Saya pernah dihantar mesej, ditanya, Ustaz Ridwan, kita acak makan nasi dengan Ustaz Ridwan, kita tengok Ustaz Ridwan tak pernah sekali pun berdoa. Saya kata, apakah bukti saya tak berdoa? Dia kata, sebab Ustaz Ridwan tak angkat tangan masa nak makan. Dia kata, tengok Ustaz orang kafir, dia nak makan, dia gini orang kafir gini, tak silap saya lah, Kristian gini, kalau Hindu gini, Islam ni kena gini lah Ustaz. Nah, kena gini lah Ustaz. Lepas tu saya kata, saya baca doa, wajib kau saya baca doa. Duk dia dengar ni, Allahumma barik, gitu kau. Rasulullah SAW baca doa bismillah, makan terus. Dia tak ada angkat tangan bismillah Allahumma. Tak. Satu benda, apabila buat gitu, orang tahu kita baca doa. Kalaulah benda tu perlu bagi tahu orang, Nabi buat dah. Ingat ni, waktu makan baca bismillah. Dan setiap kali kita nak buat perkara, bismillah. Dan satu lagi saya nak bagi tahu semua, apabila kita bagi salam ni, saya masuk celah sikit bab lain. Kita bagi salam assalamualaikum. Orang jauhi salam tu kena bagi salam assalamualaikum je. Saya kadang-kadang sendiri tak perasan. Hak jawab tu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab orang wi salam ni kena wi salam sikit je. Hak jawab tu kena jawab lebih baik daripada orang wi salam. Sekarang di Malaysia, kalau wi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang jawab. Kalau wi salam assalamualaikum, nemo tunggu. Tak jawab. Pelik. Betul? Saya kecek pasal bismillah, pasal assalamualaikum, benda kecil-kecil. Berapa? Sebab Imam Al-Bukhari dia karang khas kitab bab doa. Benda kecil-kecil tu. Dan Allah Ta'ala nak suruh kita beramal dengan hak kita belajar tadi. Jangan kita tak ada ilmu, lepas tu beramal pelik-pelik, belajar tak sih. Ini bahaya. Sekarang ni dengar baik-baik. Setiap satu-satu hadis, kalau di antara awak semua ada orang ngatuk nak ke tandas, tubik terus, tak boleh minta dengan saya. Faham ni? Gi terus, gi tandas ke nak buat air ke, minum air ke. Asal masa ngajar jangan ngatuk. Neh, jangan ngatuk, jangan tidur. Ada satu kisah. Ustaz ni ngajar. Setiap kali dia habis ngajar, dia akan bagi masa 5 ataupun 10 minit sesi soal jawab. Jadi dia ramai anak murid ramai. Bila dia kata okey ada soalan, hak nu tanya, hak ni ramai tanya. Tapi ada seorang hak duduk sebelah ustaz ni tak pernah tanya. Satu hari ustaz ni dia kata okey, hari ni aku buka soalan khas untuk orang hak duduk sebelah aku ni. Orang lain jangan tanya. Dia ni seorang boleh tanya hari ni. Sebab dia ni sejak aku mengajar perkara ni tak tanya-tanya lagi ni. Suka hati dia. Allah ustaz, terima kasih banyak ustaz. Ada soalan? Ada ustaz, lama nak tanya ni. Okey, tanya. Dia kata, ustaz, dulu ustaz mengajar, ustaz kata puasa ni dia akan bermula daripada al-fajr,
Tak, azan subuh tu mula puasa sapalah terbenamnya matahari. Apabila terbenam matahari, azan maghrib, maka boleh buka puasa. Ya betul? Soalannya apa? Ustaz, apabila kita puasa pagi sampai ke petang, tiba-tiba matahari tak terbenam, bila nak buka puasa? Dia tanya ustaz, kalau matahari tak terbenam, bila nak buka puasa? Ustaz kata, oh soalan yang bodoh sungguh, kata. Mung duduk sini lama-lama rupa aku tak faham apa satu aku mengajar. Boleh ke matahari tak terbenam? Boleh ke? Tak ada. Tetapi apabila belajar tak faham, ni bahaya ni. Ingat ni, tak faham kena tanya. Tapi jangan tanya pelik-pelik. Ni, ustaz maaf ustaz, daripada tadi kita tak faham lagi. Allahu akbar, parut. Boleh ni, ada soalan tanya. Jangan rusing, jangan fikir gapa-gapa. Okey. Dalam hadis tadi tengok baik-baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Makna apa? Setiap nabi itu mempunyai doa mustajab yang dipanjatkan. Apakah yang dimaksudkan mustajabatun dalam hadis ni? Apa? Makna dia Allah Ta'ala terima doa Nabi ni. Maksud apa situ? Maksud dia ialah tak ada doa hak Nabi doa kecuali Allah Ta'ala terima doa ni tadi. Mustajabatun makna setiap Nabi doanya mesti terima. Tetapi mustajabatun makna diterima tadi, dia terbahagi pada dua. Mustajabatun diterima doa terus, bila minta boleh lalu. Yang kedua, bila minta tak boleh masa tu, dia boleh lewat. Bapa nak tanya tu, bapa setengah-setengah doa hak Nabi doa lewat boleh. Sedangkan dalam hadis ni disebut mustajabatun, akan diterima. Ingat baik-baik, diterima di sini ataupun orang panggil Allah Ta'ala istijab, maknanya terima doa Nabi tadi, dia barang dua. Sama ada bila Nabi doa terima terus, ataupun yang kedua, bila Nabi doa dia tak terima lalu, lewat sikit. Dan dua-dua makna dia terima. Bukan makna bila terima terus tu terima, bila lewat tu tak terima. Tidak. Kalau terima terus pun terima, kalau lewat pun terima. Ya sahabat pukul apa tak ingat saya ni kelas ni? Pukul 9.30 dia kelas saya ni. Tu saya kata pukul 12 tu mampu saya ni. Hak saya ni pukul apa? 9.30. Okey, jangan tu kalau tengok masuk balik tengok peringat saya. Perkataan mustajabatun, doa-doa Nabi, setiap Nabi berdoa diterima. Makna diterima dua ni, jangan salah faham. Terima bila minta terima terus. Yang kedua, bila minta tak terima lalu lewat. Dan ada setengah-setengah permintaan Nabi diterima bukan di dunia, di akhirat. Ada doa-doa diterima, memang Allah Ta'ala akan terima. Allah Ta'ala akan terima doa. Minta ke apa? Cuma doa yang kita minta tadi, ataupun Nabi-Nabi minta tadi, Nabi-Nabi minta sah terima. Hak kita minta kadang-kadang tidak diterima. Okey. Di antara makna mustajabatun, dengar sini baik-baik. Perbezaan antara doa Nabi dan doa manusia. Hak manusia tak tepi dulu. Saya nak terai doa Nabi. Doa Nabi dan keseluruh Nabi-Nabi mengikut hadis ni, Rasulullah SAW kata, setiap Nabi ada doa-doa yang dia minta, dan doa-doa hak Nabi minta daripada Allah Ta'ala, kesemuanya diterima oleh Allah. Semua diterima oleh Allah. Cuma terbahagi pada dua. Sama ada diterima secepat mungkin ataupun lambat, dan diterima di dunia ataupun di akhirat. Tapi terima tetap terima. Manusia pula, manusia, kesemua permintaan manusia dia terbagi pada dua. Sama ada diterima ataupun tidak diterima terus.
Faham? Manusia, maksud saya sini manusia selain daripada Nabi. Selain daripada Nabi, manusia biasa, bila dia berdoa sama ada dia diterima ataupun tidak diterima terus. Nabi-nabi tak. Maaf, panas sikit. Lah tak ingat, tak ada gambar. Botok semalam bekal 20 tepak, Masya Allah. Segar. Jadi bekal pula apa dia? Doa, dengar sini baik. Doa Nabi, gapo saja dia minta, semua doa dia diterima, sama ada awal ataupun lewat, ataupun di dunia ataupun di akhirat. Tapi doa manusia lain selain daripada Nabi, sama ada diterima ataupun ditolak terus. Dan hak diterima pula doa manusia tadi, dia terbagi dua pula, sama ada awal ataupun lewat, dan sama ada awal di dunia ataupun lewat di akhirat. Sebab apa? Itu dia soalan pula ni. Ingat molek soalan saya ni. Kita nak buat esok ni, tulis molek soalan saya tu. Tulis soalan, tulis jawapan lah. Jangan tulis soalan saja, jawapan tak tulis. Bila saya soal tak tahu nak jawab. Sebabnya sebab Nabi ni dia tak pernah minta benda tak molek. Dia minta benda molek semua, Nabi ni. Tapi manusia biasa ni, ada benda ni minta tak molek. Ada benda ni minta tak molek. Sebab tu Tuhan tak terima tu. Ada setengah-setengah orang tanya saya, Ustaz, orang sebelah rumah saya ni khenak sama kita Ustaz, boleh ke tak kita doa biar mampu cepat? Tak boleh tu. Ya Allah, weh haji sebelah aku ni mampu lah kau. Jangan, tak boleh doa tu. Kita ingat kita baik ke? Sila hari kita wajah orang doa kita mampu kata. Betul tak? Jadi sebab tu perkataan mustajabatun dia berbeza dengan bukti dia. Nabi sebut dah tadi, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Bukti Nabi tak kata semua orang itu diterima. Nabi katakan setiap Nabi. Rasulullah SAW katakan setiap Nabi. Nabi tak kata setiap manusia. Sebab perbezaan doa Nabi dengan manusia itu berbeza jauh dah. Nabi dia tidak berdoa kecuali yang baik. Manusia dia tidak berdoa kecuali apa yang terlintas dalam hati dia je. Jangan benar orang ni kan, dia berdoa untuk orang lain. Sekali tu ada kes. Bismillah. Ada orang main kat saya, mak cik seorang tu. Dia main kat saya kan, Ustaz tahu tak anak dia tu kan dadah tu. Saya tanya dia, anak siapa? Adalah situ-situ. Oh, anak dia tu. Okey. Lepas tu Kak bagi tahu saya ni buat apa? Saja nak suruh Ustaz tahu je. Astagfirullahalazim. Kalau gitu tak suruh saya kata ngopak dosa je. Dosa Kak, pahala habis tu. Pada dosa saya ni, dosa lah. Tapi boleh buat tak dosa. Nak buat kan? Mudah je. Ustaz, jiran sebelah rumah kita tu ke anak dia dadah Ustaz. Apa kata Ustaz, kita pakai doa biar Allah Ta'ala bagi hidayah. Tu molek. Tapi jaga orang buat. Orang ni kan dia heboh habis ke seluruh dunia. Bukan untuk berdoa, untuk kata. Royak gitu tak ada sikit pahala. Tapi kalau kita tengok masalah orang, kita berdoa, ya Allah, jiran aku dia dicuba dengan anak dia isak dadah ya Allah. Terlibat dengan dadah. Ya Allah, jauhilah anak-anak dia dan semua keluarga dia daripada segala kejahatan. Ada kita doa gitu. Di antara doa Nabi, doa kan, ya Allah, kalau mu nak azab umat, kalau umat aku buat salah, ya Allah, mu jangan azab lagi ya Allah atas muka bumi ni. Mu nak ambil air kiamat. Tengok Nabi doa kan. Bapa Nabi doa gitu? Supaya umat dia ni dia bertobat. Tapi kita kalau orang wajah kita kan, ya Allah, jiran sebelah rumah aku tu, ya Allah, sama kena aku. Ya Allah, kalau boleh petang ni mampu lalu. Tu kita tu. Ada tak kita doa orang kena kita, ya Allah, orang sebelah rumah kita ni
Kita doa, ya Allah, nampak banyaknya kereta dia, ya Allah. Ya Allah, tambah lagi kereta dia, ya Allah. Ada kita doa gitu? Tak ada. Ya Allah, banyaknya kereta dia, we punah habis kereta dia. Oh, nunjuk ke orang tu. Oh, itu perangai jahat tu. Itu beza doa. Nabi, dia sekali tu dikatakan pun dia tak pernah doa belat-belat ke manusia ni. Kita ni orang ngopak kita tak tahu lagi betul ke dok dia ngopak. Kita doa lalu. Orang sepatut doa bagi hidayah. Sekarang ni kita tak, maaflah saya nak royak sikit ramai di antara kita benci ke orang, kita tak doa untuk dia hidayah. Sebenarnya kalaulah ada orang yang buat salah, mungkin di antara kita di Malaysia ini pemimpin buat salah, bagi pendapat kita buat salah ataupun dia buat salah sungguh, wajib kepada kita doa untuk dia. Jangan kita kutuk. Kita kalau jadi pemimpin kan, kalau orang kata kita kan, jangan gitu. Doa. Batu Allah Ta'ala sebut dalam kitab, dalam hadis ni, dalam Quran, doa. Apa? Supaya kita ni sentiasa sangka baik. Di antara obat hati, doa. Kalau ada orang kita benci ni, orang tu tak ada lah atas muka bumi kita benci sekali, terus doa sekali dia, ya Allah, orang ni aku benci dia, ya Allah. Bapa aku ni benci dia tu, tak ada masalah. Gapo aku ni jadi benci ke dia bapa? Ya Allah, buangkanlah perasaan benci aku pada dia, ya Allah. Tapi kita tak, ya Allah, dia ni aku benci. Kalau boleh lepas duduk di Afrika kau, jangan duduk di Malaysia, aku serabut tengok muka dia. Sebab tu doa supaya Allah Ta'ala buang perasaan benci. Doa tak kena cara dah tu. Doa supaya Allah Ta'ala buang perasaan benci kepada orang. Bukan kita doa orang kita benci tu biar Tuhan mampu dia, bukan. Sebab itulah apabila Nabi sebut likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha ataupun yad'u biha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa, nabi-nabi semua berdoa, semua mustajab, tapi manusia tidak. Okey. Saya nak tanya soalan yang kedua, yang seterusnya. Berapa soalan tahu ni? Bapa doa manusia setengah-setengah Tuhan tak terima Bapa? Sebab dia doa benda jahat ke? Dah. Bapa tak terima. Ya? Sebab Allah Ta'ala ada sifat Ghafurur Rahim, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Allah Ta'ala tak terima doa tu kisah kita tu. Betul tak? Sebab kalau Tuhan terima doa tadi, dosa kita, doa kau orang benda jahat. Ini dia. Di antara sebab-sebab Tuhan tak terima, sebab doa kita tak molek. Dan di antara sebab-sebab Tuhan tak terima doa kita jahat tadi, dia nak latih kita ni jangan kurang ajar. Sebab kalau Tuhan terima, sedap lepas tu, aku doa baru ni kan terima molek doa aku. Doa lagi biar mampu habis semua. Masya Allah. Dan selagi dalam doa ada setengah-setengah orang bersyirik dalam doa. Gana syirik. Saya minta maaf ya. Kita boleh minta tolong orang lain doa untuk kita, tapi jangan jangan sesekali kita rasa apabila orang lain, orang alim tak di doa kita, jadi lulu. Tak boleh. Sekali tu seorang hamba Allah, dia minta saya doa ke dia. Jadi saya kata kak doa tak tak apa ustaz, kita doa tak, tapi kita nak ustaz doa. Bapa? Saya tanya dia. Sebab Tuhan terima doa ustaz, doa kita tak terima. Bapa Tuhan tak terima doa kak? Sebab kita ni banyak maksiat kak ustaz. Sekarang ni tahu dah banyak maksiat ke? Tinggal maksiat. Gap dia maksiat kak buat. Untuk ingat ustaz tapi seru jahat ni. Salah, jangan rasa bila ustaz tu doa terima lalu. Hak ni, perasaan tu tak boleh tu. Harapan boleh, tapi kepada Allah, bukan kepada ustaz. Tak boleh. Ramai, maaf lah, mula-mula saya balik ramai lah minta sembahyang hajat. Saya rasa dekat beratus kali dah saya sembahyang hajat ni. Tapi saya royak sembahyang hajat, tapi saya buat secara sunnah. Sembahyang sunat kita doa je lah. Sembahyang sunat duha tak? Sunat-sunat kita boleh berdoa, kita doa untuk dia. Tak ada khusus sembahyang hajat usolli kerana dia niat.
usolli salatul hajah berapa? Raka'ataini. Tu deh. Dia niat apa lagi? Lepas tu lillahi ta'ala. Dia baca niat tadi. Satu kali. Satu kali Hak mokcik tadi keluarga dia diganggu oleh makhluk halus, jin, syaitan, iblis diganggu. Dia minta saya doa. Ustaz semaya hajat ustaz malam ni. Lepas semaya esok dia kata ustaz malam ni balik maya hajat. Allah, ada tugas lain pula aku ni. Jadi tak kedai tu tak. Saya balik ke rumah saya tak ingat. Tak ingat nama hajat. Tapi saya tak semaya hajat, saya ambil wuduk semaya sunat ataupun bila saya semaya gapo-gapo pun bila nak doa saya doa ya. Dan saya doa lalu. Siapa-siapa minta aku doa, ya Allah terima doa mereka dan terimalah doa umat muslimin seluruh dunia ni. Pagi esok telefon, Allah ustaz terima kasih banyak ustaz, berubah dah anak kita hari ni. Bapa? Oh ustaz malah doa. Saya tak ingat malah doa. Tengok saya terlupa. Hak sekali tu semaya hajat UPSR. Ustaz, semaya hajat ustaz, insya-Allah anak kita nak ambil keputusan ni. Keputusan dia tulis malam tu ke keputusan tu? Lama dah keputusan tu. Ambil keputusan. Allah ustaz, alhamdulillah anak kita lima. Ustaz, Allah, masya-Allah masya-Allah. Saya kata minta maaf banyaklah, saya lupa nak doa semalam. Lepas tu anak kita berjaya ni ustaz. Cikgu-cikgu raih semalam ke ketah tu? Bila raih? Baru ni lagi raih. Jangan niat dalam hati. Ustaz-ustaz ni jangan. Ustaz-ustaz pun disoal juga. Jangan main. Disoal juga. Ingat ustaz tadi soal. Sebab tu bagi setengah-setengah orang, wali-wali hak dia siung kaki tak? Dia siung macam-macam dah tak? Dia dalam gambar, dalam video kan? Dia rasa kena. Ada satu puak di Pakistan tu, bila siung tu kan, dia seperti gapo dah ni? Pelik. Seperti dia dosa kita buat ni, wali tu seduk. Seduk habis. Lepas tu wali tu minta apa, pung lepas balik. Dia semua Kristian. Kristian ni kan, dia ada hari untuk pengampunan dosa, dia pergi jumpa paderi kan. Jadi paderi pun baca-baca apa-apa, pung habis dosa. Oh sedap. Buat pula dosa, minta ampun. Buat pula dosa, minta ampun. Sedap buat dosa gitu. Ada dah package pengampunan dosa di dunia. Astaghfirullahalazim. Okey, mustajabatun yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Makna gapo Aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di akhirat nanti. Gapo boleh ambil daripada sini? Faedah. Nombor 1, membuktikan Rasulullah SAW akan beri kepada umat dia syafaat hari kiamat ni. Bukti Kalau kita kata aduk betul kau Nabi ni boleh bagi syafaat hari kiamat nanti, betul ke? Betul? Hadis khusus ada. Hadis secara tak langsung ada. Dalam kitab doa muka surat 595, nombor hadis berapa? 9304. Bila kita tengok bukti dia, bukti Nabi sendiri sebut, aku nak susu doa aku ni supaya aku berdoa pada Tuhan hari kiamat nanti sewaktu aku nak memberi syafaat kepada umat aku. Menunjukkan syafaat Nabi kepada kita semua tu ada sungguh. Hadis banyak sangat cerita pasal syafaat Nabi kepada kita. Di antaranya dalam kitab doa. Ya, hadis nombor berapa? 9304. 9304. 9304. Nombor hadis 9304. Dan syafaat Nabi di hari kiamat, bukti dia fil akhirah. Okey. Sebelum kita pergi ke hadis kedua, ada soalan? Muslimat ada soalan? Muslimin ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan. Adik masya-Allah berapa umur adik? Tiga tepak. Tiap-tiap hari mari. Bagus mari. Ya, soalan ustazah. Saya tak dengar.
Nanti saya mari. Okey, doa ke dia. Maaf saya lagi nak dengar soalan makcik. Ya Ustazah. Kadang-kadang sebab kan? Kata tu Nabi Allah minta Nabi berdoa untuk mak dia mak dia tu banyak berdoa kan. Sebab salah satu sebab mak dia banyak puji dia kan. Puji dia? Puji dia macam dah semaya tu. Selawat untuk dia kan sebab banyak selawat untuk dia. So lagi tu kata dua. Satu sebab di antara sebab-sebab doa nak puji. Okey, saya cuba saya jawab Okey, soalan ustazah tadi saya ada sebut bahawasanya di antara bukti-bukti yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua mesti berdoa kepada Allah, gitu ya. Di antara bukti dia ialah sebab Allah Taala puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji Nabi, maka itu latihan kepada kita supaya kita sentiasa puji Nabi. Bukti dia, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Puji Nabi dengan berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun selawat Ibrahimi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, sekarang ni yang kedua pula, disebabkan Nabi itu sendiri dia tu sentiasa berdoa. Allah Ta'ala tunjuk Nabi kepada kita ni, dia tu sentiasa berdoa. Apabila dia sentiasa berdoa, setara Nabi tu hok hebat tu, hok Nabi puji, hok Allah Ta'ala puji semua tu berdoa banyak, kita ni lebih lagi kena berdoa. Boleh kan kita ni lebih lagi. Hok saya royak tadi gini, sebab apa Allah Ta'ala ni suruh sangat Nabi berdoa? Nombor satu, seperti mana Dr. Nik Zailan bagi tahu, menunjukkan kehebatan Nabi, rendah diri dia kepada Allah. Tuhai puji-puji pun rendah lagi diri dia kepada Allah. Allah Ta'ala puji dah dia tu, dia kau rendah diri, kau minta ke Tuhan. Nombor satu. Nombor dua, nak tunjuk setara hebat Nabi tu, doa lagi. Kita ni hot hebat ni, kena kuat lagi doa. Tapi jangan lebih pada Nabi lah. Lebih pada Nabi, makna dia, jangan kita doa ni macam seorang tu tak diwisalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh wa jannatuh. Wah, macam-macam tu. Lebih lah tu. Tak. Kita berdoa kepada orang, Assalamualaikum. Jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ustazah Ustazah? Nama apa ustazah? Boleh ustazah? Okey. Tak ada soalan dah? Beres. Ada soalan? Entah akak langit dia. Hebat. Satu hadis ni yang nak baca di pasal tiga doa Rasulullah SAW. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Satu, semua doa sekali tidak dibinasakan kerana musim perpanjangan. Yang satu, bencana alam. Yang ketiga, pasal tidak dibinasakan pasal perselisihan umat. Yang ketiga, tidak dimakbulkan. Hadis itu Saya tak boleh jawab hadis tu. Sebab saya tak tahu. Saya pernah dengar hadis tu. Cuma saya tak boleh royak setara mana kesahihan dia tu. Saya minta maaf, saya tak ada nak tengok. Saya minta maaf. Hadis tu saya pernah dengar, tapi setara mana kesihatan hadis tu saya tak tahu. Tak tahu sebab apa? Saya lama dah tak jaga hadis ni. Jadi saya nak royak tak berani. Takut-takut saya royak salah. Jadi saya akan royak bila saya akan murajaah balik ya. Ditakdirkan Allah, insya-Allah kalau saya murajaah minggu depan saya akan royak insya-Allah ya. Awak ada nombor saya tak? Tak ada nombor saya. Jadi awak tolong mesej sikit kepada saya ni hari ni, nanti awak ambil kad saya ni. Ustaz, ambil kad saya ni. Tolong mesej hari Rabu. Jangan hari ni. Hari Rabu tu ni. Supaya saya dia tengok sikit hadis tu. Okey, terima kasih. Tahniah.
Ada soalan lain? Tak ada. Okey, hadis yang kedua. Naam, tafaddal ya Ibnu Nawawi Nasruddin. Fastujiba. Okey. Jadi hadis ni dia seperti hadis pertama. Jadi saya tak perlu syarah. Kita baca makna dia saja, Qala Mu'tamir juga meriwayatkan, aku mendengar dari ayahku dari Anas bahawa Nabi SAW bersabda, setiap Nabi pernah meminta sesuatu permintaan, atau bersabda, setiap Nabi mempunyai satu doa yang dia panjatkan lalu dikabulkan. Aku menjadikan doaku untuk syafaat bagi umatku pada hari kiamat nanti. Okey. Ini saya tak perlu syarah sebab dia serupa. Hadis yang seterusnya, bab yang seterusnya, babu afdalil istighfar. Muka surat sebelah 595 596 baca Quran Arab pula. 596 babu afdalil istighfar. Enta nama ke apa? Rabbani. Masya Allah. Ayo Rabbani, enta baca. Baca sekali ni nama Imam Bukhari. Tak ingat lagi? Qala الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري. باب أفضل الاستغفار وقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم حدثنا أبو محمد حدثنا عبد الواري حدثنا أبو حسين حدثنا عبد الله بن بريدة حدثني شير بن كعب بن عدوي قال حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك Ya, tak ada huruf waw. A'udhu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Wa abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Qala wa man qalaha min an-nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli al-jannah insyaallah. Wa man qalaha min al-layl wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli al-jannah. Amin insyaallah. Semoga Allah Taala jadikan kita semua antara mereka yang hebat insyaallah. Okey. Qala Syekh al-Imam al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari. Bab afdal istighfar. Wa qawlihi ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di situ istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dia bagi mati tu rabbakum innahu kana ghaffara. Baca dia bagi mati ya, bukan rabbakum innahu. Salah. Istaghfiru rabbakum innahu, bukan.
Istaghfiru rabbakum wa qala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Baca dia baca rabbakum innahu. Okey. Qala haddatsana Abu Ma'mar. Qala haddatsana Abdul Warith. Qala haddatsana. Dalam bacaan hadis, dia dalam kitab hadis dia tulis haddatsana. Dia tak tulis qala. Tapi kita kena baca qala. Sebab qala makna dia telah berkata haddatsana. Kalau kita tak baca qala, kita baca haddatsana terus, bermakna kita ni di antara rawi hadis. Haddatsana, ada orang royak kita. Siapa royak kita? Ada ke? Kita sedang baca riwayat yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Dan mana-mana kitab hadis kita kena baca qala. Qala haddatsana. Contoh hadis tadi. Baik yang kipas. Qala haddatsana Abu Ma'mar, qala haddatsana Abdul Warith, qala haddatsana Al-Husain, qala haddatsana Abdullah bin Mughirah. Dan kalau tak say qala serupa pun boleh juga, tapi mula-mula start daripada qala haddatsana Abu Ma'mar, haddatsana Abdul Warith. Yang terbaik sekali qala semua. Qala haddatsana Abu Ma'mar, qala haddatsana Abdul Warith, qala. Sebab kita tak pernah dengar pun hadis tadi, ya. Hadis ni saya akan baca terjemah dia. 10 minit lagi. Abu Ma'mar menyampaikan kepada kami dari Abdul Warith, dari Al-Husain, dari Abdullah bin Buraidah, dari Bushair Ibn Ka'ab Al-Adawi, dari Shaddad bin Aus, bahawa Nabi SAW bersabda, istighfar yang paling baik adalah membaca yang ertinya. Perkataan yang ertinya tak ada dalam hadis, matan hadis tak ada, tetapi yang ertinya sebab dia terjemuh daripada doa yang dibaca tadi. Perkataan dalam korongan yang ertinya tadi, dia bukan daripada lafaz hadis, tapi dia nak tunjuk makna kepada hadis yang sebelah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku jalankan janjiku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengaku kepadamu dengan nikmat-Mu yang Engkau berikan padaku. Aku mengakui dosaku kepadamu. Kerana itu ampunilah aku. Sungguh tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Rasulullah kembali bersabda, orang yang membacanya di siang hari dengan rasa yakin lalu dia meninggal pada hari itu sebelum datang sore ni petang maka dia termasuk dari ahli syurga. Orang yang membacanya di malam hari dengan yakin lalu mati pada malam itu sebelum datang waktu pagi, dia pun termasuk dari ahli syurga. Allahu Akbar. Dia banyak benda-benda hak nak boleh masuk syurga ni. Hak sahih. Hak betul-betul confirm 100%. Hak Nabi tu bik royak, hak Imam Bukhari tulis. Sah dah masuk syurga. Hak masalahnya bukan hadis ni, kita tak buat. Duk cari lagi cara-cara nak buat Nawi masuk syurga ni. Duk cari. Duk cari gapo? Apa salahnya? Apa salahnya buat hak Nabi suruh ni? Salah ke? Ni apa salahnya buat hak lain? Ni jelas dah Nabi royak. Siapa ngapa doa ni? Jarang. Minggu depan boleh ke tak ngapa lah ke? Boleh insya-Allah. Bukan minggu depan tu baru ngapa dak. Minggu depan saya dah dengar. Ngapa hari ni? Doa rekah ya. Baca tiap-tiap hari. Bapa dia kata sini kalau mati petang ni. Bapa Nabi sebut gitu? Sebab ahli Jumaat ada depan saya ni, siapa boleh royak saya, dia boleh hidup sampai petang ni akak tangan. Dia tak mati lepas ni. Siapa? Akak tangan. Tak ada siapa berani akak tangan. Mana tahu lepas ni kita mati. Saya ni tak tahu lagi. Minta Allah Ta'ala panjang umur, dan minta kalau Tuhan nak ambil nyawa tu, minta apa habis rasa. Tengah ngajar ni ramai orang nanti minta panjang belakang umur, takut rasa kan? Tak. Okey, bab yang kedua dalam kitab doa.
Sebab apa disebut di sini babu afdalil istighfar, bab istighfar yang paling utama. Istighfar, perkataan istighfar makna dia ialah meminta keampunan. Bapa sakut doa kan sakut lain doa. Gap dia kaitan doa dengan hak kita baca tadi, hadis tadi. Dengar sini baik-baik. Doa dua hadis yang kita baca tadi, dia adalah perbuatan. Dia adalah perbuatan. Hak kita baca dua hadis tadi, sebelum baca kitab, kalau tak panas tutup kipas tu. Dia kau backing kipas ni. Yang ada switch bawah tu je ustazah. Switch bawah tu je. Tu. Situ je, bawah tu je. Dia kau backing kipas ni nak kecet ustazah ni. Okey. Istighfar. Hadis dua pertama tadi saya sebut bab doa. Hadis ni apa dia? Istighfar. Apakah kaitan istighfar yang bermakna keampunan, meminta keampunan dengan doa tadi? Saya sebut doa adalah perbuatan. Doa adalah perbuatan, iaitu meminta daripada Allah. Doa tadi. Gapo dia yang kita minta daripada Allah? Nah, Imam Bukhari tegai lalu istighfar. Nah. Perbuatan itu doa. Kita angkat tangan, contoh angkat tangan. Hak kita minta tu gapo dia? Gani. Ni. Contoh semaya. Semaya. Hak dah buat le semaya tu gapo? Takbir, Allahu Akbar, doa iftitah, subhanakallah wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, ataupun Allahu Akbar kabira, ataupun Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqin thawbul abyadu min ad-danas, Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Kita solat, dan solat diberi makna doa. Solat, doa makna dia. Kita solat, benda yang kita buat dalam solat tu gapo dia? Tu doa. Gapo dia doa tadi? Tadi Allahumma ba'id baini. Siapalah kita doa subhana rabbil azim wa bihamdi, ya, dalam Fatihah ada doa ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Dalam rokok, dalam antara dua sujud kita baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa. Jadi tadi saya baca dua hadis, kita baca dua hadis tadi, dia tentang doa. Dalam doa tadi, gapo dia kita minta? Iaitu pertama sekali istighfar. Dan minggu depan kita akan tahu bapa didahulukan istighfar dengan taubat. Kita tengok di kitab tu. Tengok di kitab tu kan dia? Dia ada kan kitab tu. Babu Allah besar kita ya. Babu afdal istighfar. Dia ada sebut satu hadis je. Lepas tu hadis kedua. Lepas tu dia masuk bab taubah. Bapa mula-mula sebut istighfar, lepas tu sebut taubah. Kita akan tahu minggu depan. Siapa mari lewat, tak usah masuk kelas. Pelajar asrama lah. Moci-moci luar tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi jangan mari lewat. Sebabnya rugi lah. Sebab saya memang masuk, saya jaga sungguh masuk ya. Dan saya latih pelajar-pelajar saya masuk. Kalau Ustaz Komar kata start pukul 8, saya akan berada di sini 5 minit sebelum pukul 8. Dan alhamdulillah bila saya masuk dalam masjid tadi, alhamdulillah tak ada seorang pun ada. Jadi tengok, dua hadis kita baca tadi ialah amalan, benda yang kita buat. Gapo kita buat? Doa. Dalam doa tadi gapo dia kita baca? Imam Bukhari atur lalu istighfar. Istighfar kita minta keampunan. Ingat molek, apabila kita berdoa, pandai Allah Ta'ala bagi ilmu hebat kepada Imam Bukhari. Dalam doa, mula-mula sekali kita kena minta ampun dulu. Di antara kesilapan kita dalam berdoa, kita minta dulu gapo kita nak. Contoh,
Kita nak kereta lah Ya Allah, aku nak kereta Audi, ya Allah, contoh ni tak? Ya Allah, aku nak kereta Mercedes, nak kereta apa ni, break tu, hybrid tu. Tak, nak kereta tu. Nak minta, syarat nombor satu, cara berdoa, minta apa dulu? Jangan gaduh nak minta lagi benda kita nak. Minta maaf dulu dengan Tuhan. Cuba kalau orang makan kita kan, minta maaf banyak lah ni, aku buat salah, aku moga apa gini. Orang tu jadi lembut hati, betul tak? Jumpa dengan kita, Ustaz Ridwan, saya minta maaf banyak lah. Ya, ada seorang pelajar dulu, saya minta maaf banyak Ustaz, saya lah yang telah buai angin motor Ustaz baru ni. Saya dalam hati saya, budak ni tak. Tapi saya suka hati. Saya kata tahniah, terima kasih bagi tahu saya. Cuma awak tolong pong. Saya nak balik rumah tak boleh ni. Budak tu nak marah kita, pergi buai angin motor. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Tapi sekali tu je berlaku. Dia minta maaf kita. Buat apa pelik tadi. Kita kalau orang minta maaf kita buat mana? Dalam hati kita, mungkin mulut kita senyum. Dalam hati, Nata ni, tak? Gitu tu. Jangan. Bila orang minta maaf, kita kena maaf dia. Mujur dia royak. Kalau tak royak, kita start motor. Kerana motor aku tak ada angin. Tapi dia minta maaf kita tu, Tuhan tolong kita tu. Saya kata, saya maaf awak dengan syarat tolong buang angin motor saya tu. Dia lagi nyebut angin. Nasib baik tak dia balik. Dia nak marah saya jerking kali kan. Hoi. Siapa nak terkecing dia. Babu afdal istighfar. Dalam bab doa, mula-mula Imam Bukhari dia tunjuk kita doa. Lepas pada tu mesti istighfar. Lepas istighfar, dia mari bab ni. Bab apa? Kita akan tahu minggu depan, cuma saya nak terang istighfar. Istighfar, kita minta ampun daripada Allah. Dan minta ampun daripada Allah, mula-mula sekali kita kena royak kesilapan-kesilapan kita, hak kita sedar. Dan hak kita tak sedar, kita kena royak juga. Ya Allah, mungkin ada kesilapan-kesilapan aku yang aku tak sedar, ya Allah. Jadi mu tolong ampun dosa aku, ya Allah. Mu tolong ampun dosa aku, ya Allah. Minta apa dulu sebelum minta benda hak kita nak. Bila Tuhan ampun, beres lepas tu nak ke apa? Ni kita nak bini, ya Allah tak tahan aku ni, esok nak bini. Maaf lu, ya Allah banyaknya dosa aku, ya Allah. Semaya subuh Masya Allah pukul 10 sama. Ya Allah, ngaji Masya Allah tak pahal-pahal. Masa semaya Masya Allah tak pernah khusyuk, ya Allah. Aku ni ya Allah, gana tolong aku ya Allah, banyaknya dosa aku. Semaya tak khusyuk, ambil air semaya tak kata. Habis benda maksiat kita buat. Tapi hak kita buat betul royak lah. Royak pada Tuhan. Hak tak buat tu minta juga. Ya Allah, kalau ada dosa-dosa yang aku pernah buat sebelum ni, ya Allah, dan aku tak sedar, ya Allah tolong ampun dosa aku, ya Allah. Aku tak sedar tadi disebabkan aku tak nampak, ya Allah, betapa banyaknya dosa aku, ya Allah. Jadi mu tolong ampun dosa aku, ya Allah. Bila ampun, apa tu? Minta orang minta apa? Ni kita minta dulu. Nampak Tuhan tak terima baru minta ampun. Dan dalam hati kita ada sifat logat, gaduh. Dia doa tu nak suruh Tuhan, ya Allah habis masa dah. Kena berhenti ni. Dia doa tu nak suruh Tuhan terima lalu doa tu. Itu salah ya. Itu salah. Okey. Ustaz nak ngajar pukul 5:30 lagi. Siapa dah? Ustaz Komar. Siapa dah tadi? Okey. Jadi kalau ada soalan-soalan, soalan-soalan boleh tanya minggu depan InsyaAllah dengan izin Allah saya akan mari setiap hari kami pukul 8. Dan saya akan sapa sini sebelum pukul 8. Dan insyaAllah minggu depan semua pelajar-pelajar yang mana boleh mari awal mesti mari awal, kena amanah dengan masa. Wal asr innal insana lafi khusr. Okey, saya sapa sini insya-Allah. Kalau tak ada masalah saya akan sapa sebelum pukul 8. Kalau Ustaz Komar royak pukul 8.30, saya akan sapa 8.30. Ustaz Komar kata pukul 8, saya akan sapa pukul 8 sungguh. Jadi masa penting sangat. Sebab apa saya royak suruh mari awal? Sebab mungkin ada benda-benda yang saya royak mula-mula tu nak ulai tak ingat dah. Pakat mari awal belaka ya. Hak duduk jauh-jauh pun, hak duduk Gua Musa pun marilah awal sikit Ada kau Gua Musa sini? Tak ada deh. Okey, jadi soalan saya tak buka sebab masa habis dah. Ada masa soalan awak tolong tulis sikit soalan tu. Okey, nombor saya tu
Sebelum kita tangguh ni, saya nak minta maaf banyak kalau dalam ucapan saya tadi terkasar bahasa, saya minta maaf. Ataupun setengah-setengah benda hak tak faham, saya minta maaf. Tak faham boleh tanya saya lain kali deh. Kita tangguh majlis kita hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.